Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya Nur Izani binti Khazali 17166805-2. InsyaAllah pada hari ini saya akan memperkenalkan seorang tokoh ekonomi yang amat dikenali dan disanjung tinggi jasanya di Malaysia. Beliau adalah Datuk Dr. Abdul Halim bin Ismail yang menjadi rakyat Malaysia pertama dinobatkan sebagai penerima anugerah Diraja Kewangan Islam bersempena Forum Kewangan Islam Antarabangsa pada tahun 2014. Beliau juga digelar sebagai Bapa Perbankan Islam berdasarkan sumbangan dan peranannya dalam rangka penubuhan Bank Islam yang pertama di Malaysia pada tahun 1983. Melihat kepada latar belakang beliau adalah Datuk Dr. Abdul Halim bin Ismail yang lahir pada 28 Januari 1939 dan merupakan seorang anak jati negeri Kedah. Dan melalui pengajian beliau telah mendapat pendidikannya di Maktab Mahmud, kemudian bertukar ke Kolej Sultan Abdul Hamid untuk meneruskan tingkatan 6, dan kemudian pada tahun 1965 Datuk Dr. Abdul Halim juga meneruskan pengajiannya di Universiti Malaya dan memperoleh sarjana muda ekonomi. Okey, jadi pada tahun seterusnya pada tahun 1969 pula beliau meneruskan pengajiannya dalam PhD dan dalam bidang ekonomi. Justru pada tahun tersebut beliau telah telah menjadi seorang graduan di Universiti Oxford dan merupakan seorang anak Melayu yang pertama yang bergraduan di sana. Okay. Kita melihat kepada sumbangan beliau merupakan seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini, beliau adalah Bapa Perbankan Islam kerana beliau telah dilantik sebagai pengarah urusan pertama Bank Islam di Malaysia, yang mana melalui sumbangannya ini, selepas kerajaan bersetuju untuk menubuhkan Bank Islam, kerajaan telah melantik beliau sebagai pengarah untuk menguruskan Bank Islam Malaysia yang pertama di Malaysia. Jadinya penubuhan ini pada asalnya adalah hasil daripada desakan orang Islam yang menuntut penubuhan Bank Islam dan enggan berurusan dengan bank konvensional. Yang mana kita tahu sebagai seorang Islam kita tidak boleh terlibat dengan riba. Jadinya untuk mengelak daripada riba ini, jadi orang Islam mendesak di bawah satu NGO agar menubuhkan satu bank Islam yang berlandaskan syariah. Yang seterusnya, bila bercerita tentang bank Islam ini, yang mana penubuhan Bank Islam ini mempunyai cabaran yang tertentu yang dibawa oleh Datuk Dr. Abdul Halim Ismail. Jadinya ada dua asas pegangan beliau dalam meneruskan usaha beliau dalam mengurus Bank Islam ini. Yang pertama adalah beliau mengatakan bahawa Bank Islam ini adalah permintaan orang Islam yang mahukan Bank Islam, serta yang kedua adalah sebagai salah satu jihad beliau kepada agama. Dan seterusnya beliau juga hasil daripada penubuhan Bank Islam ini, beliau juga terlibat dengan usaha membangunkan Bank Islam di luar negara. Yang mana kita nampak betapa bernilainya sumbangan beliau bukan hanya di negara Malaysia, malah sumbangan beliau ini beliau sumbangkan juga pada negara jiran, iaitu seperti di Brunei, Indonesia, Singapura dan Thailand. Okay. Mengenai Bank Islam ini lagi, pada tahun 1900 juga dunia Islam termasuk Malaysia
meminta supaya bank Islam ini diwujudkan bagi memudahkan umat Islam berurusan dengan bank yang berlandaskan syariah. Jadinya pada ketika itu masih tiada lagi lah bank Islam di mana-mana dunia Islam lah. Jadi pada awal 1970-an Pertubuhan Negara Islam mengambil keputusan untuk menubuhkan Bank Pembangunan Islam di Jeddah. Jadinya ini adalah sebuah kejutan. Kemudian berlaku lagi kejutan yang seterusnya apabila Bank Islam ini banyak ditubuhkan di beberapa negara di Timur Tengah. Tidak ketinggalan juga Malaysia pada ketika itu juga mula untuk membincangkan mengenai penubuhan Bank Islam pada peringkat sektor swasta. Namun pada peringkat sektor swasta ini tidak jadi kerana kekurangan dana. Jadinya penubuhan Bank Islam ini diambil oleh kerajaan. Jadi bank negara telah memperuntukkan sebanyak selama 10 tahun untuk mengukuhkan Bank Islam. Jadi beliau telah membuktikan bahawa Bank Islam ini dapat kukuh, yang mana selepas itu bank-bank konvensional juga mempunyai Bank Islam seperti Maybank Islamic dan CIMB Islamic dan lain-lain. Okey. Melihat kepada sumbangan yang lain, selepas beliau habis PhD, beliau juga berkhidmat sebagai Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1975. Okey, dengan pengalaman berkhidmat itu, beliau telah dilantik sebagai Ketua Unit Perancangan bagi perunding bersatu PhD sebelum berkhidmat di Bank Bumi Putera Malaysia sebagai Ketua Ahli Ekonomi dan Ketua Jabatan Perancangan Pembangunan di Bank Bumi Putera Malaysia. Okey. Di samping beliau mempunyai ilmu yang luas dalam bidang pengurusan ekonomi, beliau juga mempunyai keupayaan dalam ilmu syariah yang mendorong banyak institusi kewangan Islam melantik beliau sebagai penasihat syariah. Termasuklah pihak pengawal selia seperti Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security Malaysia. Okey. Selain itu, beliau juga pernah dilantik sebagai pengurusi Lembaga Syarikat Takaful. Okey. Iaitu syarikat takaful pertama di negara Malaysia dan turut membantu menubuhkan BIMB Securities PhD, yang mana syarikat tersebut adalah syarikat broker saham saham Islam yang pertama di Malaysia. Okay, di bawah bimbingan beliau ini, betapa pakar yang beliau dalam bidang ekonomi ini memperlihatkan bahawa industri takaful dan institusi kewangan Islam pada ketika itu dapat berkembang pesat di negara Malaysia ini, kemudian menjadikan kewangan Islam ini sebagai satu alternatif yang semakin menarik dan sebagai kewangan Islam ini sebagai satu pelengkap kepada kewangan konvensional. Okey. Dan seterusnya, idea penubuhan rumah sedekah. Okey, idea penubuhan rumah sedekah ini dilontarkan semasa syarahan perdana ketika beliau menerima sebuah anugerah. Okey. Penubuhan rumah sedekah ini juga adalah sebagai salah satu fungsi sebagai pelengkap institusi kewangan Islam. Jadinya betapa hebatnya peribadi Datuk Dr. Abdul Halim ini memikirkan mengenai kewangan Islam dalam ekonomi di Malaysia. Okey, kita melihat kepada hasil kajian beliau. Beliau telah menubuhkan beberapa hasil kajian dan penulisan yang memberi manfaat kepada masyarakat umumnya. Okey, antara hasil kajiannya adalah BIMB, penubuhan dan operasi yang diterbitkan BIMB, The Role of Islamic Instrument in Deepening Equity Market pada tahun 1999. Yang kedua adalah The Capital Market Master Plan, a Roadmap for Sustainable Growth and Development pada tahun 2002. Okay. Jadinya kita melihat sumbangan hasil kajian beliau dapat
tidak dapat kita nafikan bahawa beliau adalah contoh yang terbaik dalam mengayunkan kepakaran beliau dalam bidang ekonomi. Jadinya, pengalaman beliau sebagai pemimpin tertinggi institusi, iaitu sebagai dekan fakulti tadi, pengalaman beliau sebagai pemimpin tertinggi institusi kewangan Islam yang terkemuka dan kefahaman yang baik berkaitan prinsip-prinsip syariah dalam kewangan Islam. Justru, sumbangan beliau sebagai tokoh ekonomi Islam ini cukup besar untuk dimanfaatkan pada masa kini. Jadinya, pada hari ini kita melihat relevannya sumbangan beliau ini adalah kita melihat tertubuhnya Bank Islam itu dengan hasil usaha dan pemikiran ekonomi yang asalnya adalah daripada Datuk Dr. Abdul Halim Ismail. Jadinya besar jasa dan sumbangan beliau dalam bidang ekonomi dan kewangan Islam di Malaysia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.